Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar tingkatan 6 SMK Agama Sibu ingin menjelaskan serba sedikit tentang YDPA. YDPA mempunyai peranan dan fungsi dalam 3 cabang kerajaan, yaitu eksekutif, perundangan, dan kehakiman. YDPA dilantik setiap 5 tahun mengikut giliran raja yang ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja. Kuasa eksekutif YDPA. Yang pertama, perlembagaan memberi kuasa eksekutif kepada YDPA. Baginda menjalankan tugas atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri. Yang kedua, pelantikan Perdana Menteri adalah berdasarkan kemampuan calon tersebut mendapat suara terbanyak dalam parlimen. Yang ketiga, pemilihan ahli-ahli kabinet dan timbalan-timbalan menteri adalah atas nasihat Perdana Menteri. Yang keempat, YDPA boleh bertindak mengikut budi bicara dalam melaksanakan 3 tugas, iaitu: yang pertama, melantik seorang Perdana Menteri. Yang kedua, tidak mempersetujui permintaan untuk membubarkan parlimen. Yang ketiga, meminta mesyuarat Majlis Raja-Raja diadakan semata-mata untuk membincangkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja dan mengambil tindakan dalam mesyuarat itu. Kuasa perundangan YDPA. YDPA sebagai sebahagian komponen parlimen mempunyai kuasa yang berikut seperti: yang pertama, memanggil parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa. Yang kedua, memberhentikan dan mempersetujui pembubaran parlimen. Yang ketiga, memberi ucapan dalam mana-mana majlis parlimen. Yang keempat, memperkenankan merang undang-undang. Selain itu, YDPA juga mempunyai kuasa untuk melantik 2 orang senator untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang untuk wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya, serta mempunyai kuasa melantik 40 orang senator lain. YDPA mempunyai kuasa penting dalam bidang kehakiman. Antara tanggungjawab YDPA ialah: yang pertama, melantik Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan di Sarawak, Hakim Mahkamah Agong, Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Yang kedua, melantik mana-mana orang yang layak dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi untuk menjadi Pesuruhjaya Kehakiman yang mempunyai kuasa sebagai Hakim Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Yang ketiga pula ialah memanjangkan perkhidmatan seorang hakim yang berumur lebih 66 tahun. Bagaimanapun, lanjutan perkhidmatan ini tidak melebihi 6 bulan setelah hakim mencapai umur 66 tahun. Yang keempat, YDPA tidak mempunyai kuasa untuk menyingkirkan seorang hakim atas kemahuannya, hanya melalui representasi yang dibuat oleh Perdana Menteri atau Ketua Hakim Negara, dan selepas menerima laporan tribunal, maka YDPA boleh menyingkirkan seseorang hakim itu daripada jawatannya. Yang kelima pula, sungguh pun begitu, YDPA boleh menggunakan budi bicara baginda untuk menerima ataupun menolak cadangan-cadangan tribunal dalam menyingkirkan atau mengekalkan jawatan hakim itu. Kuasa-kuasa lain YDPA. YDPA mengikut perkara 150 Perlembagaan Persekutuan boleh mengeluarkan perisytiharan darurat. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa Perlembagaan Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak membuat peruntukan yang menetapkan YDPA sebagai Ketua Agama Islam negeri berkenaan. Selain itu, YDPA mempunyai kuasa seperti berikut. Yang pertama, pemerintah tertinggi angkatan bersenjata. Yang kedua, menjaga hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak.
Yang ketiga, mempunyai kuasa mengurniakan pengampunan dan menangguhkan hukuman bagi kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan semua kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Yang keempat, fungsi diplomatik dengan melantik diplomat Malaysia di luar negara dan menerima menghadap diplomat asing. Perkara-perkara yang tidak boleh dibuat oleh YDPA, perkara 34, antaranya tidak boleh menjalankan tugas-tugasnya sebagai raja negerinya kecuali yang pertama, tugas-tugasnya sebagai ketua agama Islam. Yang kedua, membina perlembagaan negerinya. Yang ketiga, melantik seorang pemangku raja atau ahli jemaah pemangku raja. Seterusnya, tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang boleh mendatangkan apa-apa saraan. Selain itu, tidak boleh mengambil bahagian dengan giat dalam apa-apa perniagaan. Di samping itu, tidak boleh tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja meninggalkan persekutuan lebih daripada 15 hari, kecuali atas lawatan negara ke sesebuah negara yang lain. Akhir sekali, apa-apa prosiding terhadap raja atau prosiding yang dibawa oleh raja atas sifat-sifat pribadinya, maka kes-kes ini hendaklah dibawa ke mahkamah khas. Sekian sahaja penjelasan daripada kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar tingkatan 6 SMK Agama Sibu. Sekian sahaja.